Good morning and salam sejahtera. Pada hari ini saya ingin berkongsi kajian saya yang bertajuk pendekatan sosio-budaya Vygotsky dalam pendidikan awal kanak-kanak. 4 konten utama dalam kajian ini adalah pengenalan, metodologi, dapatan dan juga rumusan. Sedikit pengenalan dalam kajian ini adalah menurut pandangan Vygotsky berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak, iaitu dari sudut falsafah dan perkembangan budaya sejarah tersebut. Vygotsky, istilah sejarah merujuk tentang proses psikologi yang unik bagi manusia dan aliran perkembangan proses sejarah tersebut. Manakala istilah budaya pula merujuk pada satu budaya yang merangkumi pelbagai tanda dan simbol yang berfungsi sebagai alat budaya. Maka budaya sejarah ini berhubung kait dengan alat minda atau tool of mind yang lebih tinggi terhadap fungsi minda. Sehubungan dengan itu, budaya sejarah ini terbina melalui konteks pembelajaran dan perkembangan sosial budaya yang melihat bagaimana alat budaya dan amalan budaya yang khusus digunakan untuk mengajar dan belajar mampu mempengaruhi perkembangan fungsi mental yang lebih tinggi dalam diri seseorang individu. Konsep alat budaya ini adalah manusia menggunakan alat, manusia membuat alat, dan manusia mengajar orang lain cara menggunakan alat tersebut. Maka dua proses mental yang mendasari konsep budaya tersebut adalah fungsi mental yang lebih rendah dan fungsi mental yang lebih tinggi yang berlaku secara semula jadi dan bergantung kepada kematangan untuk terus berkembang. Maka dengan pengenalan itu, tujuan kajian ini dilaksanakan adalah untuk meneroka pendekatan sosial budaya Vygotsky dalam konteks pendidikan awal kanak-kanak yang menumpukan sepenuhnya terhadap pengajaran pembelajaran yang berkembang dan dicapai menerusi sosial budaya belajar. Untuk masuk ke bahagian kedua iaitu metodologi. Metodologi ini saya ingin membahaskan 3 komponen utama yang mengandungi metodologi iaitu prisma, sumber dan juga analisis data. Prisma ini adalah kajian ini menggunakan item pelaporan pilihan untuk kajian sistematik dan meta-analisis prisma atau systematic literature review SLR yang diadaptasi kajian semula penyelidikan. Dan dua sumber untuk pencarian artikel jurnal ini adalah Scopus dan juga Web of Science. Selain daripada itu, terdapat penambahan pencarian pengkalan data untuk mendapatkan kemungkinan artikel yang berkaitan. Oleh itu, penambahan pengkalan sumber yang mampan telah digunakan daripada Science Derrick, Taylor, Francis, Oasis dan juga Springer. Okey. Kita lihat pada bahagian diagram kajian iaitu prisma, kemasukan dan pengecualian. Terdapat 4 peringkat prisma ini, iaitu pertama pengenalpastian. Dalam peringkat pengenalpastian ini, semua artikel jurnal itu telah dikumpulkan melalui sumber-sumber pangkalan data yang utama, di mana rekod yang dikenal pasti melalui Scopus ini terdapat 54 artikel jurnal. Manakala daripada WOS terdapat 4 artikel jurnal dan juga pencarian tambahan seperti Taylor, Springer, Science Derrick adalah terdapat 33 artikel jurnal. Cuba kita lihat dalam bahagian saringan pertama di mana catatan salinan dikeluarkan 3 artikel jurnal. Ini bermakna terdapat 3 salinan yang sama, maka artikel itu telah dikeluarkan dan ini memberi jumlah saringan kedua iaitu 91 bagi artikel jurnal. Di dalam 91 artikel jurnal tersebut, pengkaji telah mengecualikan 29 artikel, di mana artikel ini pengkaji ingin memfokuskan kepada jurnal dan juga artikel ini juga tidak relevan
dari segi seri buku dalam bab buku, persidangan luar dan dalam negara. Okey, bagi peringkat pertama kelayakan pula, selepas 29 artikel itu dikeluarkan, ini berbaki jurnal tersebut 62 untuk pada peringkat kelayakan. Di dalam kelayakan tersebut terdapat 36 jurnal telah dikecualikan with reason. Artikel tidak berdasarkan data empirical, artikel adalah sains sukar, artikel tidak menumpukan pada bidang pendidikan awal kanak-kanak, artikel tidak menumpukan perhatian pada topik perbincangan sosio-budaya Vygotsky. Dan ini merumuskan bahawa jurnal yang dipercayai dan pergi kepada peringkat kemasukan ini adalah jurnal sintesis bersifat kualitatif, iaitu berjumlah 26 jurnal artikel. Maka dalam kajian Prisma ini kita telah mendapat 26 jurnal artikel yang relevan. Okey, seterusnya kita pergi kepada data. Dalam artikel jurnal tersebut melalui SLR, kita telah mendapat 6 tema. Kita telah membina 6 tema daripada 26 jurnal tersebut dan mengandungi 5 subtema. Antara tema-tema yang telah dikenal pasti adalah pertama sosial, kedua bahasa, ketiga proses, keempat pembina pengetahuan, kelima pembelajaran bermakna, dan keenam adalah artifak. Di dalam 6 tema tersebut terdapat 2 tema yang mengandungi subtema, iaitu tema pertama sosial. Tema pertama sosial ini mengandungi 3 subtema, iaitu pengembangan emosi, pengembangan kendiri, dan juga aspek persekitaran. Dan subtema pada tema kedua iaitu bahasa mengandungi 2 subtema, iaitu literasi dan juga komunikasi. Di dalam komunikasi dan literasi ini mengandungi perbincangan yang lebih terperinci berkaitan dengan literasi awal kanak-kanak, iaitu seperti verbal speech, written speech, dan juga drawing speech. Okey, kemudian kita masuk kepada finding utama dalam pendekatan sosial. dalam pendekatan sosio-budaya Vygotsky ini, di mana tumpuan perbincangan ini mengandungi penjelasan yang lebih mendalam ataupun in-depth exploring yang merangkumi tema dan subtema yang telah disenaraikan, yang telah saya sebut sebentar tadi, dan keseluruhan intipati pendekatan sosio-budaya Vygotsky. Secara keseluruhan sosio-budaya ini, ia mengandungi dan terbinanya 3 idea asas sosio-budaya Vygotsky ini. Yang pertama adalah penekanan pada perkembangan sebagai kaedah untuk memahami aspek tertentu dan fungsi mental. Kedua adalah tuntutan bahawa fungsi mental individu mempunyai asal-usul sosial. Ketiga adalah penekanan terhadap sifat tindakan manusia yang telah dimediasi. Oleh itu, idea asas yang saya telah sebutkan sebentar tadi merupakan intipati kepada penemuan utama yang mendasari aspek pendekatan sosio-budaya Vygotsky. Okey, kita pergi kepada rumusan kajian secara keseluruhan. Apa yang kita dapat daripada kajian ini, pendekatan sosio-budaya Vygotsky dalam pendidikan awal kanak-kanak ini sebenarnya dia berdasarkan anggapan dan pandangan bahawa apa yang dituntut oleh Vygotsky mengenai pembelajaran dan perkembangan pelajaran sebenarnya dia berlaku dalam ruang lingkup sosio-budaya pelajar itu sendiri. Kemudian ciri penting yang telah diketengahkan dalam makalah ini juga adalah keunggulan teori budaya itu yang bersifat secara semula jadi dan mempunyai banyak disiplin ilmu yang boleh diterokai oleh kanak-kanak tanpa mereka sedari. Maka dengan kajian Prisma ini,
telah membuktikan bahwa perkembangan minda manusia bermula dan berada dalam sosial budaya mereka sendiri, berada dalam sosial budaya yang sebenar. Itu sahaja pembentangan perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.